Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, cikgu sambung lagi huraian cikgu dalam tajuk proses endogenik untuk video yang ketiga. Dalam video ini, cikgu akan tekankan kepada dua proses yang berlaku dalam proses tektonik, iaitu proses lipatan dan proses sesaran. Okey, kita pergi kepada yang pertama dulu iaitu proses lipatan kerak bumi. Apa maksud proses lipatan kerak bumi? Okey. Proses lipatan kerak bumi merujuk kepada kuasa mampatan akibat pergerakan plat dan arus berolakan yang menyebabkan lapisan kerak bumi terhimpit dan akhirnya berlipat. Okay. Jadi proses ini membentuk pelbagai konfigurasi muka bumi lipatan. Dalam video yang kedua, cikgu sudah menyebut bagaimana tektonik plak itu berlaku. Okey, dalamnya ada proses pertembungan dan pencapahan. Jadi untuk lipatan ni, dia lebih kepada proses pertembungan. Jadi apabila adanya daya dari dua arah yang bertentangan kepada satu arah yang sama menyebabkan kerak bumi itu mengalami tekanan dan akhirnya berlipat. Itu yang dikatakan sebagai proses lipatan kerak bumi. Baik, proses lipatan kerak bumi ini ada beberapa jenis. Jenis ini dikategorikan mengikut bagaimana ataupun cara lipatan itu berlaku. Baik, yang pertama ialah lipatan simetri. Yang dilabelkan sebagai B ni. Ini, lipatan simetri ialah lipatan yang sama di antara kiri dan kanan. Ini disebabkan oleh daya kiri dan kanan sama. Okey, cikgu tunjukkan yang dikatakan simetri. Di sini cikgu lukis satu garis. Okey, garis di sini. Jadi daya dari sebelah sini dengan sebelah sini kekuatannya sama. Bila sama, kerak bumi ini akan berlipat menghasilkan lekukan kiri dan kanan sama saiz. Itu dinamakan lipatan simetri. Manakala lipatan tak simetri, yang C ni, kita akan nampak yang sebelahnya lebih kuat. Sebelah lagi dayanya kurang. Jadi bahagian yang kuat, bahagian ini, tolakannya lebih kuat menyebabkan lipatan itu akan lebih besar di kawasan ini berbanding dengan kawasan sebelah dia. Nampak kan? Jadi ini dinamakan lipatan tak simetri. Maknanya kalau dilihat dari segi pandangan sisi, lipatan itu tidak sama antara kiri dan kanan. Okey, yang seterusnya. Kita akan tengok selepas berlakunya lipatan tak simetri, bermakna sebelah kuat, sebelah tak kuat. Bila sebelah kuat, dia akan tolak menyebabkan lipatan yang di bahagian kuat tu akhirnya akan rebah ataupun kita kata dia akan menutup bahagian ni. Menutup bahagian permukaan sebelah dia. Okey. Maksudnya semakin kuat. Ini dinamakan lipatan lampau. Lipatan lampau. Kemudian lipatan lampau ini mengambil masa yang lama sehinggalah garisan antara lapisan bawah dengan atas ni dia nampak selari. Cikgu bulatkan ni dia nampak selari. Bahagian ni yang cikgu tanda ni selari. Maksudnya dia dah lama dah mengalami proses hakisan dan sebagainya, maka ini kita panggil lipatan rebah.
Jadi proses lipatan itu dikategorikan jenis mengikut keadaan bagaimana ia mengalami proses lipatan. Hasil daripada proses lipatan, dia akan menghasilkan yang disebut konfigurasi bentuk muka bumi tadi, ialah menghasilkan sistem gunung lipat. Jadi gunung lipat ni terbahagi kepada dua, iaitu gunung lipat tua dan gunung lipat muda. Sama sajalah proses pembentukannya. Cuma gunung lipat tua ni dia dah berlaku lebih kurang 250 juta tahun yang lalu. Dah lama dah dan dia sudah mengalami proses hakisan. Jadi mungkin dia dah lebih rendah berbanding dengan gunung lipat muda. Sebab gunung lipat muda ni dalam tempoh 35 juta tahun yang lalu. Ini yang membezakan. Yang tua tu dah lama. Biasanya yang tua lebih rendah berbanding dengan yang muda. Okey, selain daripada tu, secara umumnya gunung lipat ni dia akan membentuk banjaran gunung. Ini adalah gambar-gambar yang cikgu tunjukkan proses pembentukan gunung dan banjaran hasil daripada proses lipatan. Okey, dinampak di sini kan ada jalur-jalur. Ada jalur-jalur yang menunjukkan bahawa kawasan ini batuannya kita nampak macam berlipat. Ini yang dikatakan adanya proses lipatan. Okey, dalam proses lipatan ini, bahagian yang berlipat itu, yang lipatannya ke bawah dinamakan lintap lendut. Tapi kalau bahagian yang atas, yang membentuk pergunungan tu dinamakan lintap mungkum. Contohnya rajah yang di bawah ni, yang membentuk permatang. Dia naik ke atas, maka ini mungkum. Tapi yang ke bawah ni yang mungkin membentuk lembah, maka dia dinamakan lintap lendut. Ini mungkum dan lendut. Ini contoh bagaimana gunung lipat tadi menghasilkan lipatan simetri. Kita nampak banjaran ini sebelah kiri dan kanannya seolah-olah sama saiz lah, sebelah kiri dan kanan. Ini dikatakan lipatan simetri. Okey, yang ni dikatakan lipatan tak simetri. Bila diukur cerunnya, sebelah kiri kanan tak sama. Jadi dikatakan sebagai lipatan tak simetri. Ini lipatan lampau. Kita nampak tadi dia dah rebah dah dan dia dah ada lekukan tu nampak lebih ketara, maka dipanggil sebagai lipatan lampau. Okey, kita pergi yang seterusnya. Selepas lipatan kita akan bincangkan juga iaitu proses sesaran. Sesaran kerak.
Okey, sesaran ini juga satu proses di mana kerak bumi ataupun pelat-pelat tadi akan mengalami proses gelinciran. Okey, jadi ada 3 cara sesaran berlaku. Yang pertama ialah sesaran biasa. Okey, sesaran biasa ini berlaku disebabkan oleh daya tegangan. Itu pencapahan. Pencapahan dari kiri, sebelah kiri dan kanan. Maka dia akan berlakunya sesar biasa. Okey, kemudian yang kedua ialah sesaran songsang. Sesaran songsang ini disebabkan oleh daya mampatan, iaitu daya menolak ke arah yang sama. Sesar yang ketiga ialah sesar rabak. Okay, yang ini disebabkan oleh dua-dua daya tadi sama ada menerima tekanan mampatan dan juga tegangan. Okey, ini rajah yang digambarkan. Okey. Ini sesar biasa. Ya. Regangan. Maksudnya daripada kiri kanan dia tolak ke arah yang berlawanan. Bila berlaku keadaan macam ni, maka yang ini, yang cikgu bulatkan ini dia akan jatuh ke bawah. Dia akan jatuh ke bawah. Yang ini, kalau dia tak jatuh, dia duduk tetap di sini. Yang ni mungkin akan terangkat naik ke atas. Dia terlonjak naik ke atas. Bila terlonjak naik ke atas, maka akan ada perbezaan ketinggian di sini. Ini yang kita kata mungkin dia boleh membentuk lurah gelinciran ataupun yang ternaik ke atas ini membentuk gunung bongkah. Okey, yang kedua ini ialah sesar yang kedua akibat daripada proses mampatan. Okey, tolak ini arah yang berlawanan kepada satu titik yang sama. Okey, dia tolak ke sini, tolak ke sini, tolak ke sini. Okey, bila tolakkan tu terlalu kuat, sama juga macam ni. Kemungkinan yang ini dia akan terlonjak ke atas. Yang ni akan terjun ke bawah. Bila yang ni terjun ke bawah, maka kawasan ini membentuk lurah gelinciran. Yang terlonjak ke atas ni dia akan membentuk gunung bongkah. Okey, yang 3 dan 4 ni adalah disebabkan oleh gabungan daya tekanan dan juga daya tegangan dan juga daya mampatan. Dia dalam keadaan rabak. Mungkin dia akan jatuh secara sisi, ya. Ke sana, ke sini. Okey, tunjuk rajah cikgu sebut tu, okey. Okey, jadi ada 3 keadaan sesar. Okey, ini sesar rabak yang lebih jelas. Okay? Dia menunjukkan pelak itu mengalami pergerakan. Okay? Pergerakan ke arah yang berlawanan. Jadi ini antara rajah-rajah yang dikatakan hasil daripada proses sesaran tersebut. Jadi itu saja video untuk yang sistem endogenik yang ketiga. Jadi kita dah habis tajuk sistem endogenik ataupun tenaga endogenik. Jadi bila habisnya video ini maka akan disambung lagi untuk pembentangan bagi video-video yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.